Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kami merupakan kumpulan inovasi dari IPG Kampus Tuanku Bainun memperkenalkan inovasi kami yang diberi judul Teacher Made Multi-Purpose Learning Audio Tracks ataupun singkatannya template. Inovasi ini diusahakan oleh kami 5 sepasukan, iaitu saya sendiri, Chin Chi Kiong, Lee Siyen dari Sekolah Menengah Bukit Mentajam, Chua Chong Se, Ahmad Rushidi bin Ramli dan Chua Bung Ket dari IPG Kampus Tuanku Bainun. Inovasi kami, template, diusahakan untuk mengupayakan guru untuk menyokong pembelajaran murid dengan menggunakan teknologi yang mudah, iaitu kami hanya memperkenalkan konsep merekod suara guru menggunakan recorder dalam handphone dan hantar kepada pelajar untuk tujuan pembelajaran. Template boleh digunakan untuk mengulang kaji pelajaran dan untuk tujuan ini kami sebut ini sebagai audio lesson. Template juga boleh digunakan untuk membimbing pelajar menjawab soalan peperiksaan. Kami panggil ini sebagai audio guide. Dan template juga boleh digunakan untuk memberi maklum balas hasil kerja pelajar yang kita panggil sebagai audio feedback. Jadi template merupakan satu cara untuk guru-guru memanjangkan masa instruksional di dalam bilik darjah kerana kerap kali di dalam kelas waktu PNP guru adalah tidak mencukupi. Contohnya untuk membuat ulang kaji pelajaran ataupun membimbing murid menjawab soalan peperiksaan ataupun biasanya pada hujung sesi PDPC, guru akan kelam kabut untuk memberi maklum balas kepada hasil kerja pelajar. Jadi dengan menggunakan audio track ini, guru boleh memberi maklum balas kepada hasil kerja pelajar walaupun waktu PDPC dalam kelas sudah pun tamat. Dan rentetan daripada PKP semasa COVID, kita dapati ramai guru menghadapi kesukaran untuk berkomunikasi dengan pelajar ataupun murid masing-masing untuk menyampaikan pelajaran dan ataupun memberi kerja rumah. Jadi idea template ini adalah amat sesuai kerana menggunakan gadget seperti handphone yang mudah, tidak semestinya memerlukan laptop dan juga memerlukan capaian internet yang rendah sahaja, tidak perlu jalur lebar yang terlalu tinggi. Contohnya untuk memainkan video YouTube dan sebagainya. Jadi kami memperkenalkan model IADF sebagai panduan untuk menggunakan idea template ini. Langkah pertama adalah isu, iaitu guru mengenal pasti apakah isu pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Adakah murid perlu bantuan guru untuk membuat ulang kaji? Adakah murid perlu bantuan guru untuk menjawab soalan peperiksaan ataupun guru perlu memberi maklum balas kepada jawapan ataupun hasil kerja murid. Jadi setelah mengenal pasti isu yang ingin diatasi oleh guru untuk membantu murid-murid, langkah kedua adalah guru menyediakan audio, A untuk audio, menyediakan audio script dan merekod suara guru sendiri menggunakan recorder suara yang ada di dalam setiap handphone kita. Langkah ketiga adalah delivery, iaitu penyampaian. Setelah guru berpuas hati dengan rakaman suara sendiri, sebenarnya sebelum guru hantar, guru boleh main kembali rakaman suara dan boleh dilakukan berulang kali sehingga guru berpuas hati. Apabila guru berpuas hati, guru boleh menghantar rakaman suara ini kepada murid, paling mudah menggunakan WhatsApp ataupun Telegram. Cikgu juga boleh menukarkan rakaman suara ini dalam bentuk QR code setelah dimuat naik dalam Google Share dan juga boleh dikongsi dalam platform pembelajaran seperti Edmodo, Schoology dan lain-lain lagi. Setelah audio track disampaikan kepada murid, guru boleh mendapatkan maklum balas daripada murid tentang pelajaran yang telah disampaikan. Adakah suara cukup jelas, adakah penjelasan guru itu mencukupi, dan daripada dapatan ataupun maklum balas murid, guru boleh membuat penambahbaikan untuk menyediakan audio track yang seterusnya. Jadi ini adalah model ataupun langkah-langkah IADF untuk membantu guru menggunakan rakaman suara untuk menyampaikan pelajaran kepada murid-murid. I untuk isu,
yang perlu diselesaikan oleh guru, A untuk audio, D untuk delivery ataupun penyampaian, dan F adalah untuk mendapatkan maklum balas murid untuk rakaman yang akan datang. Ini adalah satu contoh yang kami gunakan, iaitu untuk pelajaran biologi tingkatan 6 untuk topik Roles of Hormone in Menstrual Cycle. Tuan-puan boleh menggunakan handphone dan mengimbas QR code ini, dan tuan-puan boleh mendengar pelajaran tentang Roles of Hormone in Menstrual Cycle selama 2 minit 21 saat yang telah dirakam oleh guru biologi tingkatan 6 dan disampaikan untuk pelajar-pelajar. Dan untuk kes ini, rakaman ini telah disampaikan kepada pelajar melalui WhatsApp. Ini adalah satu lagi contoh template ataupun audio track, tetapi yang kali ini adalah untuk mata pelajaran kimia tingkatan 6 untuk topik acid-base properties of period 3 oxides. Jadi tuan-puan juga boleh mengimbas QR code ini untuk mendengar bagaimana guru kimia tingkatan 6 merakamkan suara untuk memberi maklum balas kepada murid ataupun memberi panduan kepada murid cara untuk menjawab soalan STPM berkaitan dengan acid-base properties of period 3 oxides. Dan di sini juga diberikan pautan rakaman suara yang telah dimuat naik dalam Google Drive. Jadi sebenarnya melalui template ini, rakaman suara yang dibuat oleh guru boleh dikumpul dalam Google Drive dan menjadi satu koleksi pelajaran audio untuk cikgu itu. Jadi cikgu akan mempunyai satu lagi cara untuk menyampaikan pelajaran kepada murid-murid selain daripada menggunakan PowerPoint cara biasa. Jadi ini adalah satu lagi kaedah alternatif. Ini pula adalah mata untuk pelajaran kimia am PISMP Sains Elektif. Ini adalah dua QR code yang digunakan untuk membantu pelajar membuat penerangan tentang saiz atom dalam jadual berkala, dan satu lagi audio lesson adalah panduan untuk membantu pelajar cara menerangkan takat lebur dan takat didih unsur-unsur dalam jadual berkala. Tuan-puan juga boleh mengimbas QR code ini untuk mendengar rakaman video yang telah dibuat dan diberikan kepada pelajar PISMP. Ini adalah dua lagi QR code untuk rakaman suara untuk kursus Environmental Biology PISMP Sains Teras. Untuk kali ini, pensyarah telah menggunakan Thinking Maps, tetapi didapati pelajar PISMP menghadapi kesukaran untuk mengaplikasikan Thinking Map. Jadi pensyarah telah menggunakan rakaman audio ataupun template untuk merakamkan penerangan tentang 8 Thinking Map, dan seterusnya maklum balas tentang penyediaan Thinking Map yang telah dibuat oleh pelajar di dalam kelas. Tetapi tidak cukup masa untuk pensyarah memberi maklum balas, jadi pensyarah telah menyampaikan maklum balas melalui rakaman suara dalam QR code ini. Jadi sebenarnya idea inovasi ini telah kami cuba selama sebanyak 4 kali. Kali pertama digunakan untuk 6 pelajar tingkatan 6 untuk mata pelajaran kimia. Alright, dan cara penyampaian adalah menggunakan WhatsApp dan QR code. Kali kedua digunakan untuk 10 orang pelajar tingkatan 6 untuk biologi. Ini adalah audio lesson, dan tajuk adalah berkaitan dengan important roles of hormones. Kali ketiga, audio track ini telah digunakan untuk 10 pelajar kita di IPG dalam kimia am. Telah disediakan 3 audio track untuk membantu murid-murid menjawab soalan kuis. Dan kali keempat, template ataupun rakaman suara ini telah digunakan untuk 9 guru pelatih semester 6 PISMP tentang penggunaan Thinking Map, dan kali ini telah dimuat naik dalam Edmodo. Jadi dapatan pelajar ataupun maklumat pelajar kami boleh kumpul melalui Edmodo juga selain daripada menggunakan kaedah Google Form yang biasa. Okay, ini adalah QR code yang digunakan dan diberikan kepada pelajar-pelajar untuk mereka isi maklum balas mereka. Dan ini adalah
maklum balas yang kami terima daripada pelajar kami lah, dengan menggunakan Likert scale point 1 hingga 5. 1 bermaksud sangat tidak setuju, manakala 5 bermaksud sangat setuju. Jadi yang di highlight 3 ini adalah purata skor melebihi 4. Yang 3 utama ni adalah audio lesson mudah digunakan. Jadi nampaknya pelajar kita mendapati template ataupun rakaman suara ini adalah mudah digunakan. Mereka hanya perlu tekan butang play sahaja pada handphone mereka. Pensyarah ataupun cikgu hantar rakaman suara kepada pelajar melalui WhatsApp dan pelajar cuma tekan butang play, jadi mereka boleh terus mendengar. Mereka boleh menggunakan earphone ataupun headphone untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Okay, dan yang kedua, saya dapat mendengar audio lesson dengan jelas. Itu satu ciri yang sangat penting lah, sebab ini berpandukan pada audio. Dan yang ketiga, audio lesson membantu saya dalam ulang kaji. Jadi ini adalah kerana pelajar boleh main kembali rakaman video, rakaman suara itu berulang-ulang, sehingga mereka boleh betul-betul memahami apa yang cuba disampaikan oleh guru ataupun pensyarah. Jadi item 4, 5, 6 dan 7 juga adalah tinggi. Yang 6 mungkin adalah rendah sedikit, iaitu saya lebih suka menggunakan audio lesson berbanding membaca buku. Skor sini adalah 2.83 dan ini memang kami tidak hairan kerana berdasarkan gaya pembelajaran VAK, iaitu Visual, Auditory dan Kinesthetic, kita dapati kebanyakan pelajar menggunakan gaya pembelajaran visual, tetapi menggunakan rakaman suara adalah auditory. Jadi kita tidak sangkal mungkin ada pelajar yang lebih gemar menggunakan buku yang mereka boleh baca dengan menggunakan mata. Jadi ini tidak menjadi masalah. Idea inovasi kami ini adalah menyediakan satu kaedah alternatif untuk pelajar belajar dengan menggunakan rakaman suara. Okey, di sini adalah dapatan murid juga, iaitu audio lesson is easy to use. Yang kedua, I can hear the audio lesson clearly. Dapatan murid adalah amat menggalakkan. Ini pula, audio lesson help me in revision. Yang seterusnya, audio lesson can be alternative way of learning other than reading book. Jadi kita ada 20% pelajar yang neutral, 50% yang setuju dan 30% yang sangat setuju. Okay, dan I prefer to use audio book than reading book. Jadi ada 50 campur 20 lah, ada 70% ataupun 7 daripada 10 pelajar yang bersetuju. Mereka lebih menggemari mendengar pelajaran daripada membaca daripada buku. Okay, yang ini seterusnya, studying with audio guide is a pleasant experience. Okay, dapatan murid, maklum balas murid adalah positif. Audio guide helps me to be more independent in my learning. Ini juga adalah 90% setuju. Audio guide membantu mereka supaya lebih berdikari. Maksudnya mereka tidak perlu kerap berjumpa dengan guru ataupun pensyarah. Mereka boleh mendengar rakaman suara yang disediakan oleh guru ataupun pensyarah. Jadi seterusnya, audio guide helps me in answering quiz questions. Okay, jadi dapatan maklum balas murid juga adalah memberangsangkan. Audio guide is suitable for my learning style. Kita ada 90% murid yang setuju, 10% tidak setuju, tapi ini bergantung pada gaya pembelajaran dan tidak menghairankan. Okay, dan seterusnya, audio guide can be used anytime, anywhere. Jadi 80% bersetuju, sebab memang mudah digunakan lah. Asal mereka ada handphone, mereka boleh play rakaman video yang dihantar dan mereka boleh terus dengar itu. Terus. Seterusnya, I look forward to use audio guide to help me in answering other exam questions. Ini pun dapatan murid adalah amat positif. Seterusnya, ini adalah dapatan ataupun respon terbuka yang diterima daripada murid. Jadi, respon murid juga adalah agak menggalakkan. Secara umum adalah sangat baik. Contohnya nombor 6, audio guide learning is very pleasant and easy to use. Okay, yang nombor 3, voice is so clear, I can understand all the terms without confusion, clear pronunciation. Nombor 2, improving my learning methods. Jadi kita sediakan cara alternatif yang pelbagai untuk pelajar belajarlah dengan menggunakan saluran yang lain. Okay, ini pula, I can hear the audio feedback clearly, 4.56. I am satisfied with lecturer's response. Audio feedback help me to conclude class lesson dan sebagainya, can be used anytime, anywhere. Okay, murid-murid ada juga student yang
rasa rakaman video ini adalah amat bermanfaat ya. Dan ini adalah kelebihan menggunakan template, alright, iaitu